Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita hari ini Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu menasihati. Baik. Jadi apa yang Ustaz nak daripada pelajaran kita hari ini, yang pertama sekali adalah yang pertama anda mampu baca seperti mana Ustaz baca. Jadi apa yang perlu kamu buat sekarang adalah kamu perlu print kertas ini yang diberikan di dalam Google Classroom tu ataupun pada link description pada YouTube tu. Download kertas ni dan ada kertas ini bersama-sama kamu ketika kita belajar ni. Okey, jadi bariskan setiap apa yang ustaz baca itu supaya bacaan kamu juga betul seperti mana bacaan ustaz. Baik. Yang keduanya letakkan makna sekiranya ustaz beri makna. Okey. Jadi kita akan start bacaan kita bertajuk Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihah. إن مفهوم النصح والنصيحة عام لكل ما يتضمن محاولة إقناع بعقيدة أو فكرة أو تصرف أو سياسة. Jadi kita berhenti dulu kat sini dan kita terus bagi makna lah. Okey, sampai sini. Okey, apa maksud dia? Sesungguhnya difahami nasihat dan an-nushi wan nasihah maknanya nasihat bersifat umum bagi setiap yang berkaitan dengan usaha untuk melengkapkan akidah ataupun pemikiran, yakni berkaitan dengan akidah, contohnya supaya beriman kepada Allah dan sebagainya, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan fikiran, yakni benda-benda yang common sense dari segi fikiran manusia itu benda baik. Beri sedekah itu baik, mencuri itu tak baik. Jadi dia terkandung juga di dalam perkara-perkara nasihat, benda yang logik, fikrah. Atau tasarrufin, ataupun usaha ataupun muamalah kita, tasarruf, atau siasah, ataupun berkaitan dengan siasah, yakni siasah ni politik, maknanya berkaitan dengan urusan orang ramai. Okay, jadi nasihat ini terangkum segala perkara-perkara yang berikut. Yang seterusnya, atau hatta bisihhati khabarin atau hadatsin muayyanin. Okay, berhenti kat sini dulu. Okey, ataupun sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan bisihhati khabarin, cerita yang benar, atau hadatsin muayyanin, ataupun peristiwa yang tertentu. Nasihat ni juga boleh disampaikan sekiranya nak bagi tahu cerita yang betul ataupun peristiwa yang sebenar, secara tertentu. Ada orang dengar macam kita main telefon tu kan. Telefon daripada depan, orang belakang bagi tahu. Last kali ceritanya tak betul. Jadi boleh juga dalam bentuk nasihat kita beritahu. Okey. Okey, seterusnya walaysa bid-darurati ay yakuna may yalbisu libas an-nasihina mukhlishan fi nushihi. Dapat dan tidaklah menjadi keutamaan bagi sesiapa yang memakai pakaian penasihat. Yakni siapa yang nak jadi penasihat itu, orang yang menasihati itu, mestilah dia itu ikhlas, mukhlishan fi nushihi. And not necessarily orang yang menasihat itu mesti ikhlas pun. Kadang-kadang orang yang pakai title nasihat ni dia belum tentu dia ikhlas pun. Sebab apa? Kalau kita panggil dia ni tukang nasihat, dia ni suka bagi nasihat kan. Jadi orang yang macam ni belum tentu dia ikhlas. Sebab fa fi kitabillahil aziz, dalam Al-Quran, kitab Allah yang mulia, waradat kalimatun nasihina fi thalathati mawadhi'a. Okey, seterusnya berhenti kat sini. Dalam Al-Quran, perkataan nasihin ini maksudnya orang-orang yang memberi nasihat. Nasih seorang, nasihin ramai. Ada perkataan nasihin di dalam Al-Quran pada 3 tempat, yakni membawa 3 makna. 3 tempat ni membawa ketiga-tiganya makna yang berbeza, nasih. Okey. Fa fi suratil A'raf, dalam surah Al-A'raf, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT kata dalam surah Al-A'raf, cerita tentang ni ayat dia, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan
dia bersumpah kepada mereka berdua, sesungguhnya aku untuk kamu berdua adalah dari kalangan orang-orang yang menasihati. Yang ni dia maksud dia, aku sumpah aku ni memang nak nasihat kau orang berdua. Itu maksud ayat tu. Surah Al-A'raf. Siapa yang bagi nasihat ni? Nasihat ni adalah hikayatan an iblisa allazi taqammasa syakhsiyatan nasihil amini fi awwali mu'amaratin ضد al-bashariyah. Okey, ini ada cerita tentang iblis. Dengan siapa? Iblis dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Cerita tentang dia dengan Adam. Dia cakap dengan Adam macam tu. Dengan Hawa dia cakap macam tu. Yang memakai taqammasa, memakai pakaian syakhsiyatan nasih, orang yang memberi nasihat, yang al-amin, yang jujur. Okey, fi awwali muamarah, dalam percubaan dia pertama untuk against manusia. Ini adalah usaha pertama syaitan. Yang ini iblis lah bos dia kan. Usaha dia yang pertama berlakon macam orang yang bagi nasihat. Ya, sambung lagi. Oh, kena padam dulu sebab dia dah lari. Okey, apa lagi? Wa fiha aidan qauluhu ta'ala. Okey, dalam ayat yang lain, wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Okey. Dalam ayat yang lain cerita tentang nasihat juga ni. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalat rabbi, utusan, yakni risalah, yakni berita daripada Tuhan aku, dan aku telah menasihatkan kamu, tetapi kamu tak suka dengan orang-orang yang memberi nasihat. Okey, ini cerita tentang apa? Wa fil ayati nasihatun akhiratun. Yang ni adalah nasihat yang terakhir min nabiyyin, daripada nabi, liqaumihi, kepada kaumnya, fiha tahdidun bisu'il aqibati wa anna sababa balaihim annahum la yuhibbunan nasihin. Okey. Ini adalah nasihat terakhir daripada nabi kepada kaumnya, dan padanya ada amaran dengan su'il aqibah, balasan yang buruk, dan disebabkan sebab bala menimpa mereka itu disebabkan mereka ini tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi orang yang tak nak dengar nasihat, tak suka dengar nasihat, adalah salah satu punca di dalam bala kepada sesuatu kaum. Jadi kalau kita datang kepada satu kaum, cerita lain lah maksudnya. Bila sampai satu masa yang manusia dah tak nak terima nasihat dah, tak boleh nak dengar nasihat dah, kan, maksud orang nasihat yang baik, engkau. Bila manusia dah biasa macam tu, bala Allah akan datang kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Wa amma tsalitsah, okey, tempat yang ketiga, cerita tentang nasihat ini fi suratil qasas. Fa fi suratil qasasi wa fiha mujarradu khabarin. Padanya ada khabar ma'lumatin wan nushu bitasarrufi yaqumu ala tasdiqi dhalikal khabar. Qala ta'ala. Okey, tempat yang ketiga adalah dalam suratul Qasas, cerita tentang mujarradu khabarin wa ma'lumah. Okey, ini nasihat itu datang dalam bentuk cerita, khabar, ataupun maklumat je. Bukanlah nak nasihat sangat, dia macam information. Juga dipakai perkataan nasih. Okey. Dan wan nusu bi tasarrufin yaqumu ala tasdiqi dhalikal khabar. Dan nasihat itu dengan membenarkan cerita tu. Okey, tak apa, kita tengok. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a
qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan datanglah seorang lelaki min aqsal Madinah, daripada hujung bandar atau hujung kampung, maksudnya dia datang daripada tempat lain lah, datang kepada Nabi Musa dalam keadaan berlari. Lalu dia beritahu, qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya malak, malak ni maknanya satu. Malak ni biasa dia pakai zaman Firaun tu macam orang-orang besar dia lah, ataupun menteri-menteri dia. Ya tamiruna, mereka ini sedang merancang untuk membunuh engkau. Keluarlah, keluarlah daripada sini, innilaka minan nasihin, sesungguhnya aku untuk kamu orang-orang yang memberi nasihat. Baik, yang nombor 3 ini macam dia kata dia nasihat tapi dia macam bagi informationnya, kan? Okey, jadi yang pertama tadi iblis berlakon macam bagi nasihat. Nombor 2 Nabi sendiri bagi nasihat. Yang terakhir dan yang ketiga itu sekadar maklumat. Jadi ketiga-tiga ini juga dipakai perkataan nasihat. Jadi boleh dalam segala tempat itu, dengan berita yang benar pun kita anggap ia sebagai nasihat. Okey. Now kita tengok pula dalam hadis. Perkataan nasihat dalam hadis, wa amma fil hadisi faqad rawa Muslimun fi sahihi min hadisi Tamim ad-Dari wa lahu shawahidu 'inda ghairi Muslim. Okey, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Okey. Yang ni dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini faham kot kan? Okey, Nabi SAW sebut ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Lalu sahabat tanya, kepada siapa ya Rasulullah? Agama itu adalah menasihati. Lalu kami pun cakap kepada Rasulullah, qulna, kami kata, liman ya Rasulullah. Kami kata, ni sahabatlah kata, siapa nasihat kepada siapa wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW beritahu, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu adalah lillahi, untuk Allah. Lillahi, maksud dia apa? Maksudnya nasihat yang kita berikan itu adalah untuk menuju kepada Allah. Yakni kita nasihat orang tu supaya kembali kepada Allah ataupun mengesakan Allah, jangan syirikkan Allah, bertaubat kepada Allah. Itu semua adalah nasihat di dalam agama. Wali kitabihi, dan juga kepada kitabnya, iaitu Al-Quran. Maksudnya bacalah Al-Quran, berimanlah kepada Al-Quran, hukum hakam dalam Al-Quran, nasihat dalam Al-Quran. Semua yang kita cakap berkenaan dengan perkara itu dianggap sebagai nasihat di dalam agama. Wali rasulihi, dan juga kepada rasulnya. Apa dia? Maksud dia balik kepada Rasul, ikut sunnah Rasul, buat macam ni Rasul ajar. Wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan juga kepada a'immatil muslimin, yakni imam-imam, pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, dan juga keseluruhan mereka, yakni perkara-perkara, balik kepada perkara-perkara yang mendirikan balik masyarakat dan juga umat itu. Kesemuanya dianggap sebagai agama yang memberi nasihat. Okey. Wa huwa hadithun 'azimun yaj'alu minan nasihati as-sadiqati aslan fi qawamil umami wa istiqamatiha. Yang menjadi hadis ini adalah hadis yang agung, yang menjadikan nasihat ini, nasihat yang benar itu adalah asal ataupun asas bagi mendirikan umat-umat dan istiqamatiha, yakni mendirikan umat itu. Kita tengok nak besar sikit lah. Tak besar. Oh bukan. Sekejap Oh, besar sangat. Okey, sambung. Walasna huna fi maqami bastil kalami. Dan kami di sini bukanlah hendak cakap benda yang simple. Bastil kalami fi nasihat, bukanlah nak cakap benda yang surface. Bal, surface ni maknanya bukan nak cakap nasihat lah, bukan cakap itu. Bal sanurakkizu ala ma yusmahu bihi al-maqamu min anna an-nasihata lazimatun wal insanu ayyan kana i'tibaruhu aw wad'uhu muta'arridun likaunihi nasihan aw mansuhan. Okey, saya ulang balik, kami kat sini bukanlah nak cakap biasa-biasa je pasal nasihat ni.
Tapi kami nak fokus kepada benda yang boleh dijadikan sebagai tempat, yakni bahawa nasihat itu adalah perkara yang lazim, dan manusia itu bagaimanapun i'tibaruhu, yakni keadaan dia, wad'uhu ataupun kedudukan dia, muta'arridun likaunihi nasihan, dia terdedah untuk menjadi nasihan atau mansuhan, sama ada dia boleh menjadi orang yang menasihati ataupun orang yang dinasihati. Jadi nasihat ni sebenarnya semua orang. Itu maksud ayat tadi. Walidha faminal muhimmi ma'rifatu halil mansuh wa kaifa yatasarrafu ma'an nasaihi allati tatawala alaihi. Okay. So the important thing is, faminal muhim, ma'rifatu, mengetahui hal, keadaan mansuh, orang yang dinasihati itu, wa kaifa yatasarrafu, dan bagaimana dia ni boleh berinteraksi dengan nasihat-nasihat yang tatawala alaihi, yang diberikan kepada, yang dapat padanya tu. Jadi kita kena kenal sebelum bagi nasihat kepada orang. The first thing dia kata, the important thing is to know macam mana dia ni nak react. Kita kena kenal dulu. Sebab tu kita tak boleh jumpa orang terus bagi nasihat, tak boleh. Kita kena kenal dulu dia. Dia ni jenis macam mana? Kenal dulu. Okey, itu the first thing dalam memberi nasihat. Mana tadi? Okey, khassatan idza kana sahiba jahin aw sultanin. Okey. Terutamanya kalau dia ini adalah sahiba jahin aw sultanin. Sahiba jah maknanya orang-orang yang berpangkat tinggi. Biasanya sahiba jah ni orang berketurunan raja ke, sahiba jah. Ni orang-orang yang ada, apa dia panggil? Dia panggil apa keturunan raja ni? Apa istilah dia? Apa nama? Tak ingat lah. Macam tu lah kan. Apa anak-anak raja ni dipanggil apa? Macam tu lah. Yang tu lah yang dipanggil orang-orang macam ni. Ataupun sultan, raja tu sendiri. Yang jadi tak boleh nak terus-terus je. Kena tahu dulu macam mana dia ni jenis macam mana. Fakullu nasihat tatatallabu fi'lan mu'siran. Setiap nasihat itu tatatallabu, yakni dituntut fi'lan mu'siran, yakni benda yang efektif, yakni yang memberi kesan. Yamassu ahwalal ummatil iktisadiyati awil ijtimaiyati awil siyasiyati. Okay. Jadi dia mestilah memberi kesan, yang dituntut dalam nasihat itu mestilah memberi kesan kepada hal umat. Itu yang pertama lah. Bila nak bagi nasihat, itu adalah merangkumi nasihat yang hal urusan orang ramai yang berkaitan dengan al-iktisadiyah, yakni ekonomi. Yang kedua, social. Dan yang ketiga berkaitan dengan politik. Wahaitsu inna an-nasiha yumkinu ay yakuna mustannan bi sunnatil anbiya'i aw muttabi'an li sabili syayatin fayalzimul mansuha ay yakuna ladaihi al-qudrah ala taqyimi ma yaridu ilaihi minan nasaihi wal iqtirahati. Okey. Sesungguhnya orang yang bernasihat itu boleh jadi ikut sunnah Nabi. Dia jadi macam Nabi tadi. Nabi bagi nasihat dalam ayat Al-Quran yang pertama tadi. Dia berkata, aku nak apa yang Allah turun kat aku bagi nasihat kat engkau, kan. Boleh jadi dia orang yang macam tu, orang yang bernasihat ni, ataupun dia ni juga adalah syaitan. Macam mana syaitan bagi nasihat kepada Nabi Adam tadi, kan. Untuk kepentingan dia. Nasihat kepada sultan, boleh jadi dia macam syaitan juga. Okey, lalu fayalzimul mansuh yakuna ladaihi al-qudrah. Jadi orang yang dinasihati ini juga mestilah ada al-qudrah, yakni kemampuan untuk menilai apa nasihat-nasihat yang sampai kepada dia, ataupun apa-apa cadangan yang datang kepadanya. Okay, jadi ini nasihat yang pertama. Sebab kita ni sama ada penasihat ataupun dinasihat. Jadi kita pun kena ada faham juga, kan, dia ni sebenarnya apa tujuan di belakang nasihat dia. Kalau dia nasihat itu khalisan lillahi azza wa jalla, sahabat, solatlah sahabat, kan. Jadi kita tahu kalau kita solat pun dia tak untung apa-apa, kalau kita tak solat pun dia tak untung apa-apa. Betul?
Dia tak tahu apa. Yang dia akan dapat adalah pahala-pahala yang tak nampak tu. Jadi orang macam ni adalah khalis. Tapi kalau dia bagi nasihat kepada kita tapi ada untung sikit dekat dia. Yang ni kena jaga-jaga kan. Ada orang yang kena diberi nasihat juga kena jaga-jaga. Okey, apa lagi tadi? Faqad yakunu ma yaridu alaihi sabila najatin wa rif'atin aw tariqa inhidarin wa muhlikah. Yang kadang-kadang apa yang datang kepada dia itu adalah cara untuk dia sekejap apa benda ni? Tak apa. Cara untuk bebas dan angkat, atau boleh jadi juga ini adalah jalan untuk dia hancur. Okey. La pula dah. Lidha la yumkinu an taquma qa'imatun li sultanin la yuwaffiq bi hukama'i al-mukhtisina. Oleh sebab itu tidak mungkin untuk kamu berdiri di hadapan seorang sultan yang la yuwaffiq bi hukama'i mukhlisin, yang tidak akan bersetuju dengan orang-orang yang bijak pandai yang ikhlas. Fawujuduhum daruratun wa adamuhum adamun. Kewujudan mereka ini darurat, dan juga ketiadaan mereka adam. Baik, mana tadi? Fawujuduhum daruratun yani keberadaan mereka itu penting, wa adamuhum adamun. Ketiadaan mereka itu adalah suatu kehilangan. Yang ni siapa? Orang-orang yang bijak pandai ni tadi. Orang-orang yang bijak pandai dan juga orang yang ikhlas mukhlisin. Okey, wa man indahu minhum falyuqarribhum. Siapa yang ada di sisinya mereka itu, maka dekatilah mereka itu. Wa man faqdahum falyabhas. Siapa yang tak ada orang yang bijak pandai sekeliling dia, semua orang mangkuk-mangkuk ya. Jadi cari orang-orang yang bijak pandai ni, orang-orang yang ikhlas, orang yang bijak pandai dan ikhlas. Jadi kita cari guru kita, dekati mereka, falyabhas anhum, cari mereka itu, wa yujallibhum, dan juga dapatkan kebaikan, dapatkan something daripada mereka, mastata'a ila dhalika sabila, apa yang kamu mampu ke arah itu. Wa kana min 'adati Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yatluba ar-ra'ya wal musyawwarata min ghairihi wa huwa man yatanazzalu alaihi al-wahy. Okey. Dan adat Rasulullah ini dan kebiasaan Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, dia ini minta pendapat. Bayangkan orang yang dapat wahyu tu dia minta pendapat dan bermesyuarat min ghairihi, dengan orang lain. Sebab dia tahu juga orang-orang lain ni pun ada kepandaian mereka masing-masing. Ada yang pandai tanam kurma, ada yang pandai perang, ada yang pandai menyusun atur berniaga. Jadi Nabi minta pandangan orang lain juga. Wa huwa may yatanazzalu alaihi alwahy. Bahkan dia ni ilmu Nabi ni daripada siapa? Dia bukan belajar macam kita daripada buku, daripada orang lain, tak. Dia belajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je dia tanya, tapi tak. Adat ni adalah ilmu keduniaan ataupun ilmu-ilmu yang lain ini kita belajar daripada orang lain. Juga ilmu Allah, Nabi dapat daripada Allah lah, tapi kita ni kena juga belajar daripada orang lain. Okey, waqad yatlubu, kadang-kadang dia minta musyawaratan min syakhsin muhaddad, daripada orang-orang yang tertentu. Fakathiran ma kana yastashiru Abu Bakar wa Umar wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang yang paling banyak dia bermesyuarat ialah Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad takunu 'ammatan bi sighati ammatan bi sighatin ashiru alayya ayyuhan nas idza kana al-qarar yamassuhum. Dan kadang-kadang juga orang ramai, ammatan, semua sekali, dengan sirah, ini dengan lafaz Nabi panggil ke orang ramai, ashiru alayya ayyuhan nas, wahai manusia, bermusyaratlah dengan aku, yani bincanglah dengan aku. Kadang-kadang Nabi bukan mesti ada orang 4-5 orang tu je, kadang-kadang dia mesyuarat ramai-ramai. Idza kana al-qarar yamassuhum, kalaulah peraturan yang nak dibuat itu ataupun satu perkara yang nak dibuat itu berkaitan dengan orang ramai, jadi minta orang ramai punya dapat. Itu Nabi, apatah lagi kita mestilah berhajatkan lagi nasihat. Wa amma halun nasih wa tasarrufuhu fa ya'tamidu 'ala al-hal al-mansuh. Okey.
manakala keadaan orang-orang yang menasihat ni dan usaha dia bergantung juga kepada keadaan orang yang dinasihati. Fa idza kana arihiyan, kalaulah orang itu dia ni relax je kan, arih yakni tenang, orang yang baik, pemurah, okey sila bagi saya nasihat, sila. Yasma'u wa yataqabbalu, maknanya dia dengar dan dia terima, wa yatalattafu bin nasih, dan dia ni jenis yang baik, lembut dengan orang yang memberi nasihat. Orang nasihat kita, Syekh jom kita solat Syekh, oh baik-baik, insya-Allah saya akan datang, saya akan ambil sembahyang, saya akan pakai kain dan semua. Cik telekung kan. Jadi orang yang macam ni baguslah. Sawaun qabbala kan. Sama ada orang macam ni tu sawaun qabbala, kalau dia terima an-nusha am lam yaqbal. Jadi untunglah kan. Dia cakap kan, ya saya pakai kain, tapi dia tak pergi pun kan, sebab dia tak terima pun sebenarnya nasihat kita, tapi dia baik dengan kita kan. Okey. Fan-nasihu huna qad yakunu mubashiran. Kalau macam tu orang tu, orang yang menasihat di sini qad yakunu mubashiran, boleh jadi dia ni direct mubashir, direct. Cakap direct kan. Cakap dengan dia terus lah. Kalau orang macam ni, orang jenis baik, orang yang nasihat ni terus one by one, face to face, cakap dengan dia. Wa qad yasilu li darajatil qaswati wa ghairil mahmudati, dan kadang-kadang juga boleh sampai kepada darajat al-qaswah ghairil mahmudah. Kadang-kadang orang yang macam tu orang yang diberi nasihat ni kadang-kadang boleh jadi sampai tahap kerah dan ghairil mahmudah, yakni dia dah tak cakap elok lah, engkau pahal engkau kan, contohnya macam tu kan. Okey. Walidzalika syawahidu fit tarikhi, demikian itu ada syawahid, yakni syawahid bukti-bukti daripada sejarah. Syawahid yakni petunjuk ataupun satu benda yang boleh jadi direction kepada kita, yakni fit tarikh, yakni daripada sejarah-sejarah. Wa muhimmatun nasihi huna sahlatan wal mansuhu huwa alladhi yu'ani. Okey. Misi orang yang menasihat ini mudah, yang susahnya wal mansuh walladhi yu'ani, yang susahnya sebenarnya di sini dalam nasihat ni orang yang menerima nasihat. Nasihat ni sebenarnya mudah kan. Kadang-kadang kita nak bagi nasihat pun susah kan. Sebenarnya nasihat itu lebih mudah daripada orang yang terima nasihat. Okey. Orang yang terima nasihat tu dia yang macam air muka dia jatuh. Cerita dia. Walakin at-tahaddiya huwa indama yakunu al-mansuh takhsha sawlatuhu. Okey, jadi tetapi cabarannya ketika mana al-mansuh ini, orang yang dinasihat ini kamu takutkan serangan dia kan. Maksudnya dia mungkin dia serang kamu. Jadi bahayanya kat mana? Orang yang nasihat ini bahaya dia kat mana? Yang tadi Ustaz kata yang berat itu yang menerima kan. Tapi orang yang menasihat ni juga bahaya juga, tetapi di mana apabila orang yang dinasihati itu serang dia. Wa indahu tajawuz, boleh jadi dia ni melampau. At-tajawuzun lil hududi wa zulmun. Dia ni melampau wa zulmun, dan dia zalim kan. Lepas kita bagi nasihat kat dia pergi calar kereta kita ke. Yang ni juga okey. Mimma yas'abu min muhimmatin nasihi alladhi yajibu an yakuna hammuhu tawsilan nasihati raja'an qubuliha wal istifadati minha. Okey. Apa yang susah juga orang yang bernasihat ni ialah misi untuk memberi nasihat itu wajib, mestilah tujuan dia ayakuna hammuhu, tujuan dia tu tawsilan nasihat itu sampai, dengan harapan, yang penting nasihat itu sampai. Nasihat ni kadang-kadang kita cakap cerebih, kadang-kadang tak faham apa benda kau nak cakap. Yang penting nasihat yang kita nak bagi tu sampai. Nasihat dia solat, kau mesti solat, itu nak sampai dulu kat dia. Raja'a qubuliha wal istifadati minha, dengan harapan bila dah sampai tu dia fikirlah sendiri kan, dia nak terima ke ataupun dia nak istifadah daripada nasihat itu. Wan nasihu huna matlubun minhu amrani muhimmani, huma. Okey, orang yang bernasihat ini ada dua perkara yang penting, iaitu yang pertama apa dia? Ada benda yang perlu kepada orang yang menasihat. Yang pertama sekali, tawtinun nafsi ala tathiyah. Yang pertama sekali, menempatkan dirinya ala tathiyati, yakni dalam dah bersedia menempatkan diri dia untuk berkorban, ready to sacrifice. If anything happen, tak apa, kena tampar-tamparlah kan. Ini penting. Jadi orang yang menasihat ni pun susah juga.
Okey, kama fi hadits Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari seperti mana hadis Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi SAW beritahu, sayyidus syuhada'i Hamzatu, ketua para syuhada siapa? Hamzah. Para syahid ni ketua dia siapa? Sayyidina Hamzah. Siapa Hamzah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi. Abdul Muttalib kan atuk dia, atuk Nabi. Jadi Hamzah adalah pakcik dia, yang mati dalam perang Uhud tu kan. Sayyidul syuhada Nabi juga. Okey. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Dan nombor dua siapa Nabi kata? Sayyidul syuhada. Siapa penolong Hamzah ni? Jadi syuhada adalah lelaki yang berdiri di hadapan imam yang jair, imam yang zalim, jair ni. Lalu dia suruh raja tu tadi, dia perintahkan kepada raja, yang ni kau kena buat raja, wanahahu, yang ni kau jangan buat raja. Dia larang raja tu. Kemudian apa raja tu buat kepada dia? Faqatalahu. Lepas dia cakap macam tu, raja tu pun ambil pedang bunuh dia kan. Okey. Jadi apa nak beritahu kat situ adalah persediaan untuk bertadhiyah, sacrifice, ready to untuk dikorbankan ataupun ditimpa sesuatu kepada diri. Wal qasdu huna tahammulut tadhiyati wa laysa sa'ya. Yang kat sini apa yang paling penting, yang ini bukanlah usaha menasihatkan itu, tetapi yang lebih besar di sini adalah ready untuk dijadikan diserang, dikorbankan. Jadi yang ni yang besar kepada orang yang memberi nasihat. Bukanlah pergi kepada raja tu sangat. Lianna qatlan nasihi yaqtadi adama qubulin nasihah. Sebab apa? Bunuh orang yang menasihati itu menunjukkan bahawa dia tidak menerima nasihat. Walidha fa inna 'ala an-nasihi tahqiqal matlab ats-tsani. Demikian itu kepada orang yang menasihat itu, dia telah mentahqiq, iaitu merealisasikan matlab ats-tsani, tujuan yang kedua. Yakni dia tak terima mati macam tu kan. Okey, thanian, apa lagi selain daripada bersedia untuk berkorban? At-talattuf fi an-nasihah. Yakni at-talattufu fi an-nasihati, yakni lembut dalam nasihat. Nasihat ini mesti lembut. Jadi yang kata nasihat ni tengok orang, tapi nasihat itu asalnya lembut. Lembut, dia tak boleh kasar kan. Sambil pegang pembarih, sambil tu nasihat, aku nak nasihat engkau ni. Jadi itu tak dikira nasihat. Nasihat itu mesti datang dalam keadaan yang lembut. Faqad arsalallahu subhanahu wa ta'ala Musa ila Fir'auna ra'sil kufri wa awsahu biwasiyatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan Musa kepada Fir'aun, kepala kepada kekufuran, wa awsahu biwasiyatin, dan dia telah mewasiatkan dengan wasiat ni macam bagi nasihat lah kan. Wahyal layyinu wat talattufu fil ardi, iaitu dalam keadaan lembut, layyin wa talattuf, dan berlembut fil ardi, dalam dia punya presentation tu. Arti dia, cara dia nak sampaikan tu lembut. Apa ni, Fir'aun ni paling jahat dalam Al-Quran ni kalau kita jumpa tu. Fir'aun, sebab dia paling mencabar Tuhan dia yang paling mencabar Tuhan. Mungkin kaum-kaum lain tu tak directly cabar Tuhan, cabar Nabi yang datang tu je. Tapi Fir'aun ni direct cabar Tuhan. Jadi yang ni yang paling dahsyat sekali. Wala yakhfa anna al-wasiyata ahra bitatbiq ma'a man dunahu minal mansuhin. Dan jangan dia takut bahawa wasiat itu lebih layak untuk implementkan, untuk dilakukan ma'a man dunahu minal mansuhin, siapa yang selain daripada orang yang dinasihati. Boleh jadi nasihat kita itu yang dengar tu tak terima, tapi yang tepi tu yang terima. Sebab tu kena lembut kan. Message tu kena baik. Qala ta'ala idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia dah melampau. Allah kata dalam Al-Quran.
Siapa pergilah kamu berdua kat sini? Nabi Musa dengan Harun, Harun saudaranya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan kamu berdua katakanlah kepadanya, iaitu siapa? Firaun, qawlan layyinan. Kata-kata yang lembut. Cakap baik-baik. La'allahu yatazakkaru, boleh jadi mudah-mudahan, la'allahu boleh jadi dia ni yatazakkar, ambil pengajaran daripada apa yang kamu cakap, au yakhsha, dia takutlah dengan Allah. Cakap dia baik-baik. Okey, dan nak habis kot. Wa madha yahsulu idza kana al-mansuha ghushuman saffahan mu'jiban bi nafsihi. Okey, bagaimana pula kalau orang yang dinasihati itu ghushuman, yani zalim, saffahan, jenis nak suka nak bunuh orang kan, mu'jiban bi nafsihi la yaqbilu nushan wala irsyadan. Memang jenis tu tak boleh. Yang boleh pergi kat Firaun ni mungkin nabi kot kan. Kalau Allah hantar pendakwah-pendakwah je, memang nabi pun kalah kadang-kadang tu, tak dapat nak berhujah dengan dia kan. Apatah lagi manusia biasa kan. Jadi kita ni kalau ada raja macam tu kan, jenis datang, kalau datang memang bunuhnya kan. Bagaimana kita nak buat? Cadangan daripada penulis. Fahal ta'lumul wasailu li tawsilin nasihati binajahin. Adakah tak ada cara lain lagi untuk sampaikan nasihat dengan berjaya? Innal muhimmata su'batun walakinnaha laysat mustahilah. Okay, misi ini payah tetapi bukanlah mustahil. Walana syahidun fit tarikhi yuwaddih kaifa najaha hakim. Dan kami kita ada walana syahidun, kami ada kita ada bukti dari sejarah, dalam sejarah menerangkan bagaimana berjayanya hakim. Hakim ni siapa? Hakim ni orang yang cerdik, bijaksana. Fi inqazi ummatahu, dalam menyiapkan umatnya. Wa kana sababan fi istiqamatil mansuh bi uslubin gharibin. Yang ni menjadi sebab, cara dia ni menjadi sebab kepada siapnya umat ini fi istiqamatil mansuh, untuk memberi nasihat. Jadi kita ni mungkin takut, jadi apa cara dia? Orang dah ajar dah. Bi uslubin gharibin wa huwa taqdimun nasaih, iaitu dengan cara yang pelik sikit, gharib, pelik. Wa taqdimun nasaih, iaitu mendatangkan nasihat dengan uslubin qasasiyyin, dengan uslub gaya bahasa qasasiyyin, kisah-kisah, tulis buku, tulis cerita, syayyirin ala lisanil hayawan, dengan menggunakan lidah hayawan. Wa kanat an-nasaihu syamilatan, dan nasihat ini merangkumi semua sekali kan. Wa tabda min al-bitanati wal muqribina ila siyasati ad-dakhilati al-kharijiyati, okay, daripada orang dalaman, orang yang untuk bitanah, yakni orang yang dekat-dekat dengan kita ni, muqribin, orang yang dekat ila siyasah, hinggalah kepada siyasah politik dakhiliyah, dalaman, dan juga politik dengan negara-negara luar. Wa may yaqra'u bi im'anin sayaktashifu anna at-tabi'at al-bashariyah baqiyatan kama khalaqahu Allah. Jadi siapa yang baca betul-betul ni, dia akan dapati bahawa tabiat kemanusiaan itu baqiyatun, masih ada kama khalaqahu Allah. Okey, jadi benda tu walaupun dicerita dalam lisan haiwan, cerita haiwan, tapi tabiat sifat haiwan tu macam manusia sebenarnya. Dia ada sedih, dia ada rasa terasa kan. Wa anna ma yasluhu lil hindi qabla alafis sinin. Okey. Dan apa yang baik untuk orang-orang Hindi ni maknanya orang India, sebelum ribuan tahun dulu, yasluhu li ayyi baladin fi hadha zaman, baik juga untuk orang yang untuk orang negeri, penduduk-penduduk setempat pada zaman ini. Apa yang baik? Yang ni sebenarnya kitab yang dicerita ni adalah kitab Kalilah wa Dimnah, yang diambil daripada tulisan orang-orang Hindu. Sebenarnya orang Hindu dulu tulis cerita tentang bagaimana dia orang ni nak nasihat raja. Jadi dia orang ni pun tulis cerita tentang haiwan. Dia orang ni start dulu, orang India dulu. Jadi dia orang ada tamadun yang lama tentang bagaimana nak menasihati raja yang zalim ni, raja dia zalim. Jadi cara dia, orang pandai nak ajar anak-anak raja ni, dia tulis buku cerita tentang haiwan. Jadi orang kemudian pun tiru. Jadi itu juga boleh kita jadikan uslub di dalam memberi nasihat kepada orang-orang yang tak mau dengar ni. Kita kiaskan dengan haiwan ke, kita kiaskan dengan benda-benda lain ke kan. Okey.
ومن الشواهد على ثبات الفطرة البشرية أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم صالحة للبشرية إلى قيام الساعة، ولذا فمن المهم للجميع في هذه الظروف العصبية محاولة الاطلاع على إنتاج بشر عاشوا في ظروف مشابهة. Oh ya, saya lupa nak kena baca dengan elok. Okey, ومن الشواهد على ثبات الفطرة البشرية أن الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم صالحة للبشرية إلى قيام الساعة، ولذا فمن المهم للجميع في هذه الظروف العصيبة محاولة الاطلاع على إنتاج بشر عاشوا في ظروف مشابهة ووصلوا إلى نتائج مهمة فيها الكثير من الصواب، وإن كانت لا تخلو من النقص والخطأ كأي جهد بشري سمته النقص، فالكمال لله وحده، وما نقصده هو إرشاد القارئ إلى أهمية قراءة مقدمة ابن خلدون. وأيضا قد تستغربون حين ننصح بقراءة كتاب كليلة ودمنة، فهو كتاب قد ألف للملوك ولم يعد يقرأه إلا الأطفال، برغم ما فيه من توجيهات ونصائح مفيدة جدا لوقتنا الحالي. Very good. Okay, jadi yang ni semua maksud dia dekat sini. Okey. Jadi nak bagi tahu apa, walaupun cerita tu lama, mesej Rasul kan, dia bagi contoh, mesej Rasul yang disampaikan 1400 tahun yang lepas masih lagi relevan sehingga hari ini kan. Jadi benda yang lama bukanlah sebabkan teknologi semua tu dah tak relevan, masih relevan. Begitu juga dengan mesej Rasul itu relevan. Jadi kita ni mesti cuba untuk belajar daripada masa-masa dulu. Tapi benda ni dia kata teknik ni bukanlah perfect kan, tak perfect dalam ayat ni lah. Apa yang dinamakan manusia ni memang dia tak perfect. Apa yang manusia buat ni memang takkan perfect lah kan. Jadi kita perbaiki dari masa ke semasa. Fal kamalu lillahi wahdah. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini dia bagi nasihat untuk baca kitab Ibn Khaldun, baca kitab Kalilah Wadimnah. Yang ni ada deh kitab yang Arab ambil daripada cerita Hindu tu, masukkan dalam buku Kalilah Wadimnah. Bahawa kitab yang ditulis. Okey, jadi benda ini juga boleh jadi nasihat, salah satu bentuk nasihat untuk waktu zaman hari ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi apa yang Ustaz nak daripada anda adalah untuk membacanya. Dah faham kan cerita ni kan? Okay. Bila dah faham, lebih mudah untuk kita baca dengan lancar. Jadi apa yang Ustaz baca tadi minta ulang balik sampai dapat baris dengan baik. Okay. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum. Jadi video ni ada tugasan dekat sini, iaitu untuk kamu rakam bacaan kamu, hantarlah dalam bentuk suara. Hantar dalam bentuk suara. Saya akan letakkan assignment di dalam Google Classroom. Baik, Assalamualaikum.